Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai ya. Dan jika ada gangguan siaran, jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga habis gangguan, kita sambung berbicara. Dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Baik, saya nak ulas berkenaan dengan, dan saya diminta juga untuk ulas berkenaan dengan ucapan ataupun penghujahan Ketua Pembangkang di Parlimen, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin ya, yang telah bersuara khususnya berhubung dengan isu ringgit yang jatuh. Now, isu ringgit ni saya dah buat banyak ulasan berdasarkan soalan yang ditanya, dan ianya juga berupa pencerahan untuk pendapat dan cadangan yang diberi kepada kerajaan ya, bukan sesi nak hantam kerajaan. Tetapi pada masa yang sama, apabila Perdana Menteri beritahu jangan gunakan isu ringgit untuk hentam kerajaan dan membayangkan ada politik yang wujud, ini bagi saya amat tidak bertanggungjawab atas dua sebab. Pertama, ringgit jatuh dan berada pada paras terburuk dalam sejarah lebih 3 dekad. Ekonomi menjunam, itu adalah fakta yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa, dan tidak ada apa-apa yang boleh dihujahkan oleh mana-mana menteri kerajaan ya, yang boleh meyakinkan pelabur bahawa ekonomi kita maju dan sebagainya, kerana pelabur ada data di tangan mereka yang kita sendiri boleh perolehi daripada bursa dan laporan data-data perbankan dan sebagainya, yang jelas menunjukkan situasi negara kita ekspor jatuh berjuta-juta setiap bulan. Equity pelabur semua keluar berbilion-bilion untuk hampir setahun. Ekonomi teruk, FDI pelaburan terus masuk menurun, ringgit jatuh teruk ya, itu tidak boleh dinafikan, itu adalah fakta. So, bila keadaan teruk ini berlaku dalam satu pentadbiran yang sudah ada wujud lebih 1 tahun, sudah pasti ada kebimbangan. MP pembangkang mahupun kerajaan, fungsi dia apa? Berjuang demi rakyat. Siapa yang terkesan? Rakyat yang terkesan. Bagaimana rakyat terkesan? Sekarang ni kita berdepan dengan kos sara hidup tertinggi dalam sejarah tanah air. Dan buat pertama kali sejak merdeka, kita ada krisis bekalan bahan makanan asas, iaitu beras tempatan. Yang sampai hari ni tak ada penjelasan di mana perginya beras tempatan. Tak ada penjelasan konkret dari kerajaan. Harga barang yang meningkat menggila, masalah telur tak selesai lebih setahun, ayam dan sebagainya. So masalah-masalah ni wujud. Siapa yang tanggung? Rakyat. MP ada dalam parlimen untuk apa? Berjuang demi rakyat ya. So bila MP melaksanakan tugas mereka, bila pembangkang melaksanakan tugas mereka, kerana keadaan sudah bersempadankan krisis kecemasan, bersempadankan darurat, bila mereka bersuara, apabila Perdana Menteri pula keluar dan kata jangan guna isu ringgit untuk hentam kerajaan dan memberi bayangan ianya sedang dipolitikkan, sebenarnya itu adalah satu kenyataan yang bukan menghampakan, bukan sekadar menghampakan, ianya mengejutkan. Dan semestinya pelabur yang tengah baca, mereka akan tertanya-tanya mengapa Perdana Menteri sensitif bila orang cerita benda yang depan mata, kerana MP kena berjuang demi rakyat, kena tegur Perdana Menteri dan kerajaan, dan sama-sama cari penyelesaian. Tetapi Perdana Menteri telah tampilkan kepada pelabur bahawa benda ni teruk macam mana pun, dah sampai tahap krisis, dah sampai tahap kecemasan pun, jangan bincang. Kalau anda bincang, anda akan dituduh main politik, anda akan dituduh hentam kerajaan. Tak masuk akal. Kita tidak diberitahu, ada satu jawatan kuasa ditubuhkan untuk mengkaji kesan faktor luaran dan faktor dalaman kepada ringgit. Tak ada. Data menunjukkan
bahawa ringgit Malaysia terkesan paling teruk dalam rantau ini sebab perkara ni, perkara tu. Tak ada. Tak ada. Sentuh pun tak ada. Data menunjukkan kita pelabur equity mengalir keluar berbilion ringgit sebab benda ni, benda tu. Tak ada. So bila tak ada, dan bila Gubernur Bank Negara mengeluarkan satu kenyataan yang bagi saya memalukan lah, tanpa memberi apa-apa hujah untuk menyokong kenyataan dia, jadi semestinya ini akan menimbulkan kegusaran di kalangan pelabur. Dan rakyat tertanya-tanya, where is the explanation? Jadi bila pembangkang berjuang pula kata tak boleh. Jangan gunakan ini sebagai senjata. Okay. So maknanya kerajaan mempamerkan dia cemas, dia tidak tahu buat kerja, dan dia tidak suka ditegur bila dia tidak tahu kerja. Siapa jadi mangsa? Rakyat jadi mangsa. Jadi tahniah kepada pembangkang, khususnya ketua pembangkang hari ini yang telah bersuara demi rakyat. Ya, itu yang kita mahu. Dan saya nak tanya, orang yang mengharap ada perubahan disebabkan MP Barisan Nasional yang kononnya juga hendakkan satu perubahan, mana pula suara MP Barisan Nasional? Adakah anda sehaluan dengan apa yang berlaku? Adakah anda setuju dengan keadaan ekonomi yang teruk, ringgit yang teruk dan sebagainya? Mengapa senyap? Ya. Where is the voices of Hishamuddin Hussein? Where is the voices of Ismail Sabri? Selama setahun ni keadaan teruk ni, mana? Yang ada pihak duk mengharap kat mereka, kononnya mereka ni akan bersekutu dengan pembangkang untuk membawa perubahan. Where is the voices of MP Sabah dan Sarawak yang kononnya maju ke hadapan, tidak ingin terlibat dalam politik semenanjung, gaduh sini gaduh sana dan sebagainya? Where is the voices untuk adakah semua MP dalam UMNO, dalam Sabah Sarawak ni berpendirian bahawa keadaan ekonomi dan ringgit ni semua tidak menjejaskan rakyat di kawasan mereka? So dengan diam itu pun sudah berpolitik, kerana anda tidak bersuara, anda tidak melaksanakan fungsi anda sebagai MP untuk perjuangkan isu rakyat, kerana anda tidak ingin menentang blok kerajaan, walaupun anda nampak kerajaan sedang gagal. Maknanya anda gagal sebagai MP. Nasib baik kita ada ketua pembangkang seperti Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang melakukan apa yang patut. Dan orang kata, baru-baru ni orang kata, you are praising that Hamzah Zainuddin too much. Adakah apa-apa anda lantak pilah. Saya tak kisah orang kata apa. Yang saya lihat adalah orang yang melakukan tanggungjawab, orang yang melakukan tugas. Kalau dia lakukan dengan baik, saya pujilah. Okay? Dan hari ini kita lihat seluruh rakyat Malaysia yang peka terhadap perkembangan ini, terkini dalam negara, memuji Hamzah Zainuddin. Ya, itu yang kita mahu. Ya, where is the MP yang lain? Takkan MP dan blok kerajaan semua fikir ringgit, masalah ringgit tidak wujud, krisis kewangan tidak wujud, krisis beras tidak wujud, semuanya berjalan lancar. Ya? Itu sendirinya merupakan satu agenda politik. Apabila MP ni berdiam dalam pada negara ni, saya lihat sudah sampai krisis bersempadankan kecemasan atau bersempadankan darurat. Tak masuk akal mana-mana pihak, menteri ke, MP ke, lebih atas daripada MP dan menteri dan sebagainya, yang memikirkan bahawa kerajaan ni sedang melakukan yang terbaik dan perlu diberi masa dan sebagainya. So saya hendak membantu, saya hendak memberi kritisisme konstruktif, ya. Tetapi pada masa yang sama, untuk memberi kritisisme yang konstruktif, kita perlu MP akur dengan keadaan. Yang hari ini kita lihat MP pembangkang sudah menunjukkan bahawa mereka sedar apa yang sedang berlaku dan kesulitan rakyat.
MP-MP kerajaan tak menunjukkan langsung yang mereka faham dengan krisis yang sedang melanda negara ni. Jadi bila mereka sendiri menonjolkan mereka tidak faham atau tidak mahu faham, macam mana kita nak bekerjasama atau saya nak bekerjasama untuk memberi idea konstruktif untuk memajukan negara, untuk menyelesaikan masalah? Sebab saya berdepan dengan MP-MP blok kerajaan yang seolah-olah rasakan semuanya baik dan teratur dan lancar dalam pada rakyat tengah seksa. So itulah mesej saya ya. Tahniah sekali lagi kepada Ketua Pembangkang, dan sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.